Saya jemput Kota Marudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana telah memberikan saya untuk peluang untuk saya bagi menyertai perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 pada hari ini. Pertamanya saya ingin ucapkan sabas dan tahniah kepada pihak Kerajaan Madani yang telah membentangkan kajian separuh penggal yang ke-12 yang menyeluruh dan memberikan jaminan kepada rakyat Malaysia, Sabah dan juga khususnya daerah saya Kota Marudu untuk tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Sebelum melanjutkan ucapan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah bersetuju dan memulahkan kerja pelaksanaan menaikkan taraf Jalan Tandik Samparitah Sencogon Magandai dan juga Jalan Mangin Kota Marudu pada awal tahun ini. Dalam masa yang sama, saya juga merayu kepada Kerajaan Madani agar dapat meneruskan rancangan menaik taraf Jalan Teringai Kota Marudu yang mana saya difahamkan peruntukan telah pun tersedia. Pagi tadi saya sempat membaca FB, heboh diperkatakan bahawa jalan ini sekarang tidak boleh dilalui karena beberapa hari yang lepas hujan kuat, maka jalan licin dan kendaraan tidak boleh melalui jalan ini. Selain daripada itu, saya juga ingin mengulang semula dalam Dewan Yang Mulia ini senarai jalan yang perlu dimasukkan dalam RMK yang ke-12 ini. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan-kawasan penduduk ataupun perumahan kawasan penduduk, yaitu antaranya adalah Jalan Sencogon Suyat, Sencogon Paliu ke Sencogon Mogis, Jalan Tagibang, Jalan Pandetan, Torintidan ke Pampang Poring, Jalan Sebayan, Jalan Nangka ke Membatu Laut, Jalan Pinawantai Narandang Garau, Jalan Indarasen Panudahan dan juga Muhang, Jalan Gomen Timbagan, Jalan Sekwati Rampai dan Marabau, dan terdapat banyak lagi jalan-jalan yang tidak sempat saya sebut pada hari ini. Kenapa perlu jalan ini diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan? Selaras dengan hasrat Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun, kita akan noktahkan kemiskinan negara kita pada tahun ini. Tetapi hasrat murni ini sukar tercapai tanpa adanya jaringan jalan raya yang baik. Ekonomi rakyat hanya boleh berkembang dengan adanya kemudahan asas yang sempurna. Saya ingin sedikit lawatan saya ke Sencogon Mogis 3 minggu yang lalu. Kampung ini hanya boleh melalui jalan darat dengan pacuan 4 roda yang telah dibasuai. Jalannya bekas jalan kayu balak yang tidak kurang daripada kubang kerbau. Kanak-kanak di kampung ini tidak ada yang ke sekolah. Makanan harian mereka adalah lobi kayu tanpa adalah bekalan air bersih dan juga bekalan listrik. Nak turun ke Pekan Kota Marudu mungkin dalam setahun sekali. Karena sewa untuk kendaraan bagi mereka turun di Kota Marudu boleh mencecah 1.000 hingga 1.500 ringgit ikut kepada keadaan musim. Ini merupakan satu cabaran kepada Kerajaan Madani dan cabaran saya sebagai pemimpin di kawasan ini. Bagaimana kita untuk mengeluarkan rakyat ini daripada terpinggir selama-lamanya. Datuk Yang Dipertua, saya mohon dan merayu di Dewan Yang Mulia ini kepada kementerian-kementerian yang berkaitan, KKDW, ICU, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian, bantu kami. Pegawai-pegawai kerajaan turun padang, lihat kawasan kami, kesengsaraan rakyat yang kami alami. Laporkan, buat perancangan dan juga buat tindakan supaya segala usaha Kerajaan Madani dapat diyakini oleh rakyat seperti mana usaha yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam rancangan separuh penggal RMK 12 ini. Banyak keperluan asas lain yang seperti jalan pertanian, jalan kampung, jambatan-jambatan gantung yang menghubungkan kawasan perumahan dan juga sekolah yang amat memerlukan perhatian segera. Sebagai wakil rakyat, saya telah mengantar permohonan ini kepada kementerian-kementerian yang berkenaan. Mana-mana yang mendesak kita telah pun hantar. Tetapi seperti tidak ada tindakan. Sampai pada hari ini, jangankan makluman, apalagi kelulusan, kita belum mendapat apa kabar daripada kementerian. Ada insiden yang budak sekolah jatuh daripada jambatan gantung yang tidak selamat digunakan. Tapi tetap digunakan sebab tidak ada jalan alternatif yang lain. Saya mohon kepada pihak kementerian, perkara-perkara yang mendesak perlu diambil dengan kadar yang segera untuk kepentingan rakyat kita di bawah sana. Kita sebagai wakil rakyat perlu diberikan makluman sebenarnya. Sama ada peringkat mana permohonan kita ini. Agar kita boleh menjawab setiap permasalahan yang dikemukakan oleh rakyat kita.
Sekarang ini kita tidak tahu. Selepas kita hantar permohonan, seolah-olah kita tidak bekerja. Rakyat tanya kita, kita tidak tahu setakat mana permohonan kita. Dato' Yang Dipertua, baru-baru ini juga saya telah membuat lawatan rasmi ke Hospital Daerah Kota Marudu. Taklibat penuh daripada pengarah hospital sendiri. Hospital Kota Marudu pada ketika ini tidak lagi menampung keperluan rakyat. Sudah tiba masanya bukan lagi dipertimbangkan, tetapi kerajaan harus memikirkan untuk membina bangunan yang baru untuk menjamin perkhidmatan yang baik untuk rakyat Kota Marudu. Sebenarnya, Hospital Kota Marudu ini telah digeserkan sebagai hospital berpakar sejak tahun 2011, semenjak Arim ke-10 lagi. Tetapi ini tidak dapat dilaksanakan sebab keadaan bangunan yang tidak mengizinkan. Kita perlukan bangunan yang baru untuk menampung keperluan hospital berpakar yang sebenar. Pada sidang mesyuarat Dewan Rakyat kedua bulan Mei yang lalu, Yang Dipertua, saya telah bertanya kepada pihak Kementerian Kesehatan, adakah perancangan Kementerian Kesehatan untuk membina klinik di kawasan Sungai Magandai dan juga Tagibang? Jawaban bertulis yang saya telah perolehi tidak boleh dipertimbangkan sebab alasan kurang 7 km daripada klinik kesehatan Langkun. Dato' Yang Dipertua, saya ingin meminta kepada pihak menteri dan juga pegawai-pegawai yang menjawab soalan. Untuk makluman, jarak antara klinik kesehatan Langkun dan juga Sungai Magandai adalah 60 km daripada pusat kesehatan Langkun. Begitu juga dengan Tagibang, 50 km daripada pusat kesehatan ataupun klinik Langkun. Saya memohon klinik ini sebab rakyat yang mendesak, keperluan yang rakyat yang amat mendesak. Seperti kes di Sungai Magandai yang saya pernah ceritakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Anak-anak ini cacat seumur hidup hanya karena mengalami demam panas, tapi tidak boleh dibawa ke hospital sebab jalan tidak mengizinkan. Hospital pula jauh daripada kawasan tersebut. Saudara-saudara, ataupun Dato' Yang Dipertua, saya mintalah agar pihak Kementerian Kesehatan serius dalam melihat keperluan-keperluan rakyat seumpama ini, supaya rakyat yang sudahlah miskin tidak akan dipinggirkan daripada sudut kesehatan mereka. Saya juga telah menerima makluman dan pengesahan daripada pegawai kesehatan daerah Kota Marudu. Daripada 9 klinik kesehatan yang ada di Kota Marudu, 8 daripadanya tidak selamat untuk digunakan dan telah disahkan sendiri oleh pihak JKR daerah. Justru itu saya mohon pihak kementerian agar selari dengan usaha kerajaan madani kita. Pihak kementerian harus memikirkan dan juga masukkan dalam perancangan Arim ke-12 ini untuk menyelesaikan masalah berhubung kait dengan kesehatan daerah Kota Marudu. Dato' Yang Dipertua, sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Kota Marudu mempunyai sejumlah 3.029 kategori miskin dan juga 1.179 miskin tegar. Saya telah mengamati pembentangan Yang Amat Berhormat Tambun untuk kajian separuh penggal yang ke-12 ini. Arim yang ke-12 ini. Antara yang diambil perhatian penuh ialah menangani dan mencegah kemiskinan. Selari dengan prinsip pembangunan inklusif yang bermakna tidak ada siapa yang tertinggal, maka mohon negeri Sabah, Kota Marudu khususnya, merupakan daerah yang antara yang termiskin di Malaysia, harus diberikan perhatian dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Kementerian Ekonomi harus melihat keperluan yang bersesuaian dengan melaksanakan sebarang program ekonomi rakyat. Sudah sampai masanya kerajaan serius membantu rakyat daripada peringkat awal mengenal pasti aktiviti ekonomi setempat sehinggalah pada peringkat pemasaran. Dato' Seri, satu perkara lagi yang saya ingin di sini mengenai dengan penanaman padi. Semalam saya telah membaca artikel daripada Daily Express, surat kabar di Sabah, memetik bahawa large scale Sabah padi cultivation dengan izin. Kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang akan mengadakan perbincangan semalam dengan Menteri Pertanian Sabah yang juga Yang Berhormat Keningau. Bagaimana untuk melaksanakan perancangan menanam padi secara besar-besaran di Sabah. Untuk makluman Yang Dipertua, Sabah mempunyai kawasan yang sesuai untuk tanaman padi. Sudah semestinya perkara ini adalah amat tepat. Kerajaan sepatutnya telah memikirkan daripada dulu bagaimana untuk mengatasi kenaikan harga padi ini. Saya minta agar perbincangan ini bukan setakat perbincangan, tapi boleh dilaksanakan dalam hala 7 Arim ke-12 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini bagi mengurangkan ataupun mengekang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Sekarang ini masalah kenaikan beras. Karena kita bergantung hampir sepenuhnya kepada beras import. Dengan adanya
pengusahaan secara besar-besaran penanaman padi di Sabah ini. Sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan produk padi ataupun beras tempatan yang kerajaan boleh mengawal harga dan ini boleh menjurus kepada kesejahteraan rakyat jelata. Akhir sekali, harapan saya dan juga rakyat Kota Marudu agar kajian separuh penggal RMK 12 ini benar-benar menepati sasaran dan kepada rakyat dan dapat mensejahterakan kehidupan rakyat termasuklah rakyat Kota Marudu. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.